Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke CDL, Connecting.Learning, Hands-on Cluster IPG bersama saya, Dr. Abdul Hadi bin Makdawi dari IPG Kampus Ipoh. InsyaAllah ya, pada petang ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Nur Najwa, ya, juga dari IPG Kampus Ipoh, ya. Petang ini ada kelainan sedikit, sepatutnya ada satu lagi slot, ya, iaitu slot yang biasanya disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, ya. Tapi hari ini kita akan terus kepada Dr. Nur Najwa lah, ya. Baik, Dr. Najwa sudah sedia di talian? Ya, sudah Doktor. Ya. Baik, hari ini kita ada acara snippet online bersama-sama dengan Datuk Dr. Mahendra Singh. Jadi pada petang ini kita akan terus kepada pembentangan, ya, pembentangan Dr. Najwa. Baik, selamat datang Dr. Najwa, ya, ke CDL. Terima kasih kerana sudi menerima undangan saya ke CDL online hands-on bagi kluster IPG, ya, Institut Pendidikan Guru. Baik, sebelum saya serahkan pada Dr. Najwa, saya ingin bacakan dululah, ya, dia punya biodata ringkas, ya. Yang pertama, nama, ya, Dr. Hajah Nur Najwa binti Ghazali, ya. Beliau merupakan Ketua Unit Penambahbaikan Berterusan Akademik Jabatan Kecemerlangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, ya. Merupakan kelahiran di Selama, orang Selama Perak, mempunyai kelayakan PhD Usuluddin, dari Universiti Malaya, ya. Mempunyai pengalaman kerja yang luas, ya. Pernah berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdullah Cenderung Balai, Kolej Matrikulasi, dan kini bertugas di IPG Kampus Ipoh, ya. Di Ipoh ni dah lama, dah 16 tahun, ya. Beliau banyak memberi sumbangan, merupakan seorang pensyarah yang aktif, ya. Aktif memberikan taklimat, memberi khidmat masyarakat sebagai tazkirah Radio Perak FM, ya. Memberi syarahan, forum, pembentangan kertas kerja, kolokium dan banyak lagi. Dr. Hajah Nur Najwa juga, ya, terlibat dalam pembentangan peringkat kebangsaan, ya, berkaitan dengan pendidikan peradaban, ya. Sebagai penceramah, fasilitator khusus pedagogi bahasa Arab, ya, untuk guru-guru sekolah agama rakyat. Juga sebagai penceramah, fasilitator khusus PBD, pentaksiran bilik darjah, ya, dan penulisan rancangan pengajaran harian anjuran Persatuan Pendokong Sekolah Menengah dan Rendah untuk guru-guru sekolah agama rakyat, ya, dan juga sebagai rakan elit TS25, ya. Jadi dengan pengalaman yang luas tu, kita rasa amat bertuah lah, ya, dapat mendengar insyaAllah, ya, daripada Dr. Hajah Nur Najwa pada petang ini. Jadi sama-samalah kita ambil peluang ini, ya, terima ilmu sebanyak mungkin daripada Dr. Hajah, ya. Jadi dengan ini, untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput, ya, Dr. Nur Najwa untuk memulakan pembentangan.
Ya, satu lagi saya nak format kita ya, saya nak maklumkan ya. Saya akan serahkan kepada Dr. Ajah ya. Uh, lebih kurang 40 minit ke 50 macam tu. Kemudian kita ada sesi Q&A ya. Q&A dan bolehlah simpan soalan sekiranya nak bertanya. Dan satu lagi, orang kehadiran pada hari ini akan dikeluarkan dalam ruangan chat itu ya pada uh, apa pada peringkat akhir persembahan nanti. Baik, Dr. Najwa, Dr. Najwa. Jadi saya dengan ini mempersilakan doktor untuk meneruskan apa nama ni acara. Dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Hadi, pensyarah cemerlang Jusasi IPG Kampus Ipoh. Seterusnya para pensyarah, para pelajar dan seterusnya doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, baik ya. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hadi di atas ruang dan peluang yang diberikan untuk berkongsi sedikit sahaja, sebenarnya sekelumit sahaja daripada tradisi intelektual Melayu Islam ya dalam pendidikan. Baru-baru ini saya dimintalah ya untuk melibatkan diri ya dalam pengkajian mengenai falsafah pendidikan dalam kewarganegaraan. Adalah beberapa input yang ya saya dapat ya daripada penglibatan tersebut, dan ini adalah sedikit daripada perkongsian ya yang saya dapat sepanjang melibatkan diri ya dalam bidang tersebut. Baik doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi untuk sesi Connecting Dots learning online pada petang ini bertajuk tradisi intelektual Melayu Islam ya dalam pendidikan. Jadi apabila kita menyebut tentang tradisi intelektual dalam tradisi intelektual Melayu Islam ini, sudah tentu ya fikiran kita ya akan tergambar ya, adakah kita akan kembali kepada satu zaman ya untuk kita mengkaji tentang tradisi intelektual Melayu ya pada zaman silam. Ya, jadi sedikit sebanyak memang kita akan menyentuh ya, sebab di sini sebenarnya kita nak melihat apakah kekuatan Melayu Islam dalam pendidikan sebenarnya. Ya, bagaimanakah tradisi intelektual yang digarap ya sehingga berjaya melahirkan ya pelbagai ilmu-ilmu yang lain ya berpandukan kepada sumber-sumber yang tertentu. Okay, baik, sebagai pendahuluan, tradisi pendidikan ya Melayu Islam dia memiliki dinamika ataupun perkembangan yang tersendirilah. Ya, sebab bila kita sebut tentang sesuatu bangsa, maknanya di situ ada kekuatan, ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi yang kita nak lihat pada hari ini adalah kekuatan ya ada pada bangsa Melayu yang beragama Islam. Ya, bagaimana bangsa ini boleh menggarap ya ilmu-ilmu daripada alam sekeliling ya, dan dia boleh dijadikan sebagai satu ilmu yang diiktiraf ya, dia punya keintelektualan dia ya dalam kalangan para pengkaji. Okey, baik, secara umumnya kalau kita patah balik sedikitlah ya ke belakang, kita akan melihat bahawa sejarah keintelektualan Melayu yang beragama Islam ini digerakkan oleh golongan ulama, orang tua dan juga kepimpinan masyarakat. Jadi golongan ulama memang kita tak boleh menafikan ya, kerana setelah datangnya ya kita melihat sejarah kedatangan Islam melalui banyak bukti ya ke tanah Melayu ya, menunjukkan selepas itu berlakunya perkembangan ilmu dan juga pendidikan ya dalam kalangan masyarakat. Kemudian begitu juga ya dengan kepimpinan masyarakat ya, bagaimana golongan kepimpinan ini mengambil berat ya tentang pendidikan ya yang akhirnya dapat melakukannya banyak penambahbaikan ya dalam sistem pendidikan kita hinggalah ke hari ini. Dan begitu juga dengan orang tua ya. Jadi kalau kita lihat dalam kalangan keintelektualan Melayu ini, bagaimana kita melihat kata-kata hikmah orang tua ya, nasihat orang tua ya dan sebagainya juga menggambarkan ya sebuah keintelektualan orang Melayu yang mana kita lihat ya kata-kata ini ya yang bersifat puitis, berbentuk pantun,
peribahasa, perumpamaan dan sebagainya dimasukkan ya ke dalam silibus ya pengajaran bahasa Melayu, dan ini sebenarnya ada kaitan ya dengan sumber wahyu itu sendiri. Jadi insya-Allah nanti kita akan dalami sedikit ya, kita akan huraikan sedikit di hadapan. Baik, kita lihat juga ya dalam keintelektualan Melayu ya, hasil daripada keprihatinan ya golongan ulama terhadap pendidikan ya, nasihat dan kata-kata hikmah ya orang-orang tua ya, dan juga ambil berat ya kepimpinan masyarakat terhadap pendidikan ini, maka lahirlah di sana ya kita lihat banyak peri-peri bahasa. Kemudian kita lihat ya banyak kata-kata hikmah ini dimasukkan ke dalam kitab-kitab fiqh, dan begitu juga petua orang tua-tua ya daripada zaman dulu berpanjangan hingga ke hari ini dijadikan sebagai satu formula ya untuk membetulkan adab ya, menambah baik akhlak ya dan sebagainya. Jadi boleh kita katakan di sini bahawa usaha mencerakinkan aspek-aspek kehidupan ya dan pendidikan ya, mencerakinkan aspek-aspek kehidupan dan pendidikan yang mewajahkan tradisi intelektual, yang telah mewajahkan ya tradisi intelektual Melayu Islam dalam pendidikan. Okay, baik ya, itu sebagai pendahuluan. Okey, baik ya, kita lihat sikit tentang bagaimana nilai-nilai yang wujud dalam budaya Melayu. Saya menganggap, bukan menganggap, saya yakin ya doktor, tuan-tuan dan puan-puan ya sebenarnya telah banyak ya mengetahui ya tentang bagaimana akrabnya ya hubungan di antara bangsa Melayu dan Islam itu sendiri. Dan ini kalau kita lihat salah satu ya yang membuktikan ungkapan yang saya sebut tadi adalah daripada teks ucapan ya Profesor Syed Muhammad Nakib ya Al-Atas ya dalam satu syarahan dia ya ketika mana dia dilantik menjadi untuk menjawat jawatan profesor ya di UKM ya, di mana dia telah menggarap ya dalam satu bentuk penulisan yang sudah pun dibukukan ya bagaimana dia menceritakan Islam ya dalam sejarah dan kebudayaan Melayu ya, memang kedua-duanya memang tidak dapat dipisahkan ya. Jadi kesimpulannya kedatangan Islam ya ke tanah Melayu pada ketika itu ya, dia banyak mempengaruhi bahasa, falsafah, budaya dan juga keintelektualan ya Melayu Islam pada ketika itu. Okey, baik ya, kita lihat pula ya yang seterusnya. Bagaimana kita melihat ya pendidikan dan masyarakat ini memang sebenarnya telah berlaku ya sejak zaman Melayu kuno ya, satu ketika dahulu ya, yang mana ilmu sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada masyarakat Melayu ya, hatta masyarakat Melayu kuno. Jadi kita lihat ya bagaimana peranan yang saya sebutkan tadilah ya, peranan orang tua, peranan kepimpinan ya, peranan masyarakat tu sendiri dan sebagainya. Sebenarnya dah sejak ya zaman kuno, sejak dahulu keintelektualan ilmu ini ya diambil berat ya, diambil berat, tetapi dia tidak disusun ya dalam satu bentuk sistem yang tersusun. Jadi setelah ya pengkaji-pengkaji ya mengkaji ya tentang keintelektualan ya Melayu Islam ini ya, Melayu kuno ya, dan yang terkemudian Melayu Islam. Jadi di sana sebenarnya kita lihat ya banyak peranan-peranan yang telah dimainkan ya dalam masyarakat untuk memastikan ya keintelektualan Melayu ini sentiasa berkembang. Okey, baik, kita lihat yang pertama ya. Kita lihat yang pertama. Bagaimana peranan ya para intelektual pada masa itu adalah sebagai pemikir, pendidik dan juga pengatur hubungan masyarakat. Ya, kita akan lihat nanti ya bagaimana bentuk-bentuk peribahasa, perumpamaan ya, dan sebagainya sentiasa melatar dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi pemikir pendidik mereka sentiasa mencari jalan ya untuk membentuk masyarakat ya, membetulkan akhlak masyarakat, menegur perkara-perkara yang tidak baik ya dalam masyarakat dan sebagainya dalam satu bahasa yang sangat berlapiklah ya sebenarnya. Kemudian para intelektual juga pada ketika itu ya sangat responsif ya dengan isu-isu semasa. Jadi apabila berlaku ya satu-satu isu ya dalam masyarakat ya, mereka mula mengambil berat dan untuk memberi satu kita kata apa touching ya yang mendalam ya terhadap masyarakat ini ya, kadang-kadang dikaitkan ya teguran-teguran itu melalui apa yang ada di sekeliling masyarakat ya, dan dikaitkan dengan akhlak dan juga peribadi yang ingin dibetulkan.
Kemudian kita lihat ya bagaimana para intelektual pada ketika itu ya mereka ya sebagai manusia hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ya mereka berjaya mengaitkan hubungan ini dengan alam manusia dan juga Tuhan. Jadi alam manusia dan juga Tuhan, kalau kita lihat ya dalam ilmu falsafah, ini merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi para intelektual ya dahulu mereka tidak meninggalkan alam ya, maju macam mana pun ya dalam keilmuan ya bertemu mencetuskan idea dan juga ilmu-ilmu baru ya, mereka tidak meninggalkan alam ya, kerana alam merupakan salah satu daripada unsur yang penting ya pada diri manusia. Dan ini kita lihat sekiranya ya alam ini contohnya dalam konteks pendidikan pada hari ini, kalau pendidikan ya meninggalkan alam, maksudnya salah satu daripada unsur penting yang ada pada diri manusia, maka mungkin di sana akan berlaku perosakan terhadap alam. Dengan kata lain, berkemungkinan manusia akan merosakkan alam itu sendiri ya, walaupun golongan profesional ya ada kelulusan ilmu yang tinggi ya dan sebagainya ya, kalau tidak menyedari adanya hubungan manusia dengan alam ini, maka kadang-kadang kemajuan ya teknologi apa dan sebagainya ya boleh merosakkan alam. Kemudian kita lihat seterusnya peranan intelektual. Mereka berperanan ya sebagai pemikir yang berinteraksi dengan alam sehingga melahirkan konsep pengalaman. Ya, konsep pengalaman ataupun berguru ataupun belajar daripada alam. Ini yang saya sebutkan tadi, kesemua pengalaman kehidupan mereka ya, dalam tiga unsur ini, dia sebenarnya mencetuskan satu pengalaman dan mereka belajar daripada apa yang berlaku kepada alam. Ya, itu di antara peranan intelektual ya pada suatu ketika dahululah. Okey, baik, kita lihat ya. Gambar yang saya paparkan ini sebenarnya adalah merupakan tamadun Sungai Batu yang sebenarnya semua tahu ya, semua maklum ya mengenai tamadun Sungai Batu ya yang sekarang ini menjadi salah satu daripada tapak warisan sejarah ya. Tapak warisan sejarah yang dipeliharalah ya oleh kerajaan Malaysia. Kita lihat ya bagaimana sejarah ya kewujudan tamadun ya Sungai Batu ya ataupun Kedah Tua ini, dia berlaku pada zaman prasejarah bangsa Melayu kuno. Ya, yang mana kalau kita lihat ya, tamadun ini adalah merupakan tamadun yang paling tua ya di Asia Tenggara. Dia wujud seawal 788 ya sebelum Masihi dan dia berpanjangan hinggalah pada kurun yang ke-15. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ya tamadun ini sebenarnya adalah seiring ya dengan zaman tamadun Rom ya dan juga tamadun Parsi. Bahkan ya tamadun Sungai Batu ini ataupun Kedah Tua ini adalah lebih tua ya daripada tamadun ya Cina ya lebih tua ya 400 tahun daripada tembok besar Cina ya yang dibangunkan di negara Cina. Jadi ini nak menunjukkan betapa ya masyarakat Melayu kuno pada suatu ketika dahulu mereka sebenarnya telah mencapai ya satu tahap keintelektualan yang sangat-sangat tinggi. Ya, di mana kita melihat ya kajian-kajian yang telah dilakukan ya terhadap tamadun Sungai Batu ini, kita lihat ya bagaimana wujudnya pelabuhan kuno ya yang mana di sana banyak aktiviti perdagangan, aktiviti perkapalan, perkimpalan besi ya dan lain-lain ya. Kapal-kapal yang wujud pula adalah kapal yang ya sangat-sangat besar ya yang dikatakan ya dalam kajian itu digunakan sebagai tujuan untuk perdagangan. Jadi kalau kita lihat ya yang lain pula ya bagaimana kita lihat kemajuan industri perkapalan ya di Melaka, bagaimana kepakaran pelayan ya Awang Hitam ya yang merupakan pelayar pertama yang mengelilingi dunia ya dengan kapal ya. Kemudian kita lihat bagaimana teknologi pertanian ya Melayu kuno pada satu ketika dahulu ya, ini semua kita boleh perolehilah ya daripada bahan-bahan bacaan. Dan kita lihat ya bagaimana keluasan ya kerajaan Melayu Riau ya, keluasan kerajaan Melayu Riau pada suatu ketika dahulu, Johor yang meliputi ya keluasan Johor Riau Lingga ya, satu pentadbiran kerajaan yang sangat luas ya, yang sangat luas ya dan tersusun.
ini sebenarnya adalah merupakan bukti-bukti ya, di mana wujudnya sebenarnya pada orang Melayu kuno ini ya satu pemikiran ya, intelektual yang tinggi sebenarnya. Ya, bila kita melihat kepada tamadun-tamadun yang wujud ya dan sebagainya, sebenarnya ada di sana keintelektualan dalam bidang pendidikan. Ya, sebab pendidikan adalah tunjang kepada kemajuan dan kita sangat-sangat yakin pada ketika ini sebenarnya ya, Melayu telah mencapai ya satu tahap pendidikan yang sangat-sangat baik ya, sehingga mereka boleh menubuhkan sebuah pentadbiran kerajaan yang tersusun. Jadi doktor, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya banyak lagi lah ya bukti-bukti yang lain yang boleh kita lihat ya dalam kehebatan ini. Okey, baik ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kita lihat ya, kita imbas sedikit ya mengenai fasa-fasa ya ataupun zaman pendidikan Melayu Islam ni, Melayu kuno ya ataupun Melayu Islam ya khususnya. Kita lihat dia ada 3 zaman ya. Yang pertama kita namakan zaman pasca merdeka, yang kedua adalah zaman pengaruh Islam dan yang ketiga adalah zaman klasik. Jadi tradisi intelektual ya dalam ketiga-tiga zaman ini ya dia sebenarnya berkembang ya dan sangat bersifat dinamik ya dan perkembangan intelektual ini dia adalah juga ya adalah juga kesan daripada betapa responsifnya para intelektual pada ketika itu menghadapi tuntutan zaman. Baik, kita lihat sedikit zaman klasik ya, iaitu zaman sebelum proses ya, Islamisasi. Pertamanya ialah kita lihat ya bagaimana Melayu kuno pada satu ketika dahulu ya menggunakan metafora ya sebagai medium utama. Jadi pada ketika itu ya keintelektualan orang Melayu ini digarap ya melalui pemerhatian ya terhadap metafora alam ya kejadian alam dan apa yang berlaku di sekeliling mereka. Jadi mereka gunakan ya metafora ini sebagai medium utama untuk membina ya keintelektualan mereka dalam pendidikan. Jadi ya pemerhatian terhadap metafora ini ada yang betul, ada yang tak betul lah, ada yang mitos dan ada yang khurafat, yang karut lah. Ya kalau kita lihat sebelum berlaku proses Islamisasi ataupun sebelum Islam datang ke tanah Melayu. Dan ya kita lihat ya bagaimana ya proses ya belajar ya proses para intelektual ini, kita kata manusia pada ketika itu belajar daripada alam dan mereka berjaya mengungkapkan apa yang mereka belajar itu dalam bahasa yang sangat indah. Ya, dan disebutlah ya oleh Hasan Ahmad dan juga Isnin Abdul Jalil sebagai satu proses local genius. Ya, sebagai satu proses local genius di mana mereka ini menggunakan keintelektualan mereka, kepandaian mereka ya menggunakan akal rasional dalam mengamati kejadian-kejadian alam. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat ya bagaimana sebelum kedatangan Islam, bagaimana mereka menggunakan akal rasional bila mereka mengamati kejadian-kejadian alam. Dan kadang-kadang sampai timbul ya perkara-perkara khurafat. Ya, contohnya macam apabila terdengar bunyi burung hantu pada malam hari, itu menandakan ada orang yang meninggal pada malam itu. Ya, ataupun kita lihat bagaimana seseorang yang nak musafir, ya nak bermusafir dengan tujuan yang baik, tetapi apabila ada ular yang melintas ya di hadapannya ya maka itu menunjukkan satu tanda ya malapetaka akan menimpa dia kalau dia meneruskan perjalanan. Jadi ini semua antara mitos dan juga khurafat lah ya. Tapi mereka mengasah ya akal rasional mereka ya untuk mengasah ya keintelektualan mereka dalam mengamati keindahan alam. Kemudian seterusnya mereka mengungkap ya Melayu pada suatu ketika dulu mengungkap dalam bahasa yang indah ya ringkas dan juga padat. Ini kita dah biasa guna sebenarnya ya, dan saya sebenarnya paling kagum ya melihat ungkapan-ungkapan ya dalam bahasa indah, ringkas dan padat ini, rima yang sama, bahasa yang puitis ya, yang sangat harmoni ya, yang berlapik, yang sangat hikmah ini ya diungkapkan hinggalah ke hari ini atau ke dalam majlis-majlis rasmi yang event-event yang skala besar lah ya, dalam majlis-majlis skala besar pun ya masih lagi digunakan
bahasa-bahasa yang indah, ringkas dan padat ini, ya, dan sangat sebenarnya sangat indah, ya, bila sangat indah dan puitis dan ceria, ya, apabila dimasukkan ungkapan-ungkapan ini, ya, dalam ucapan, ya, dan sebagainya. Kemudian kita lihat, ya, bagaimana selepas kedatangan Islam, bagaimana Islam ataupun wahyu, ya, Al-Quran itu sendiri menyaring, ya, mitos dan juga tahyul, ya, yang lahir daripada akal rasional tadi, ya, disaring selaras dengan kehendak wahyu. Jadi maksudnya dekat sini kadang-kala ada bahasa-bahasa yang indah, ringkas dan padat ini selari dengan kehendak wahyu, dan ada juga yang tidak selari dengan kehendak wahyu. Maka Melayu Islam selepas itu menyaringlah, ya, menyaring yang mana mitos, ya, kata-kata ungkapan yang memberi makna mitos dan juga tahyul ini dikeluarkan, ya, daripada maksudnya tidak baguslah untuk diamalkan, ya, dalam kehidupan. Okey, baik, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bahasa indah, ya, ringkas dan tepat ini dapat kita lihat, ya, hingga ke hari ini, ya, bahkan sebenarnya telah dimasukkan, ya, ke dalam sukatan pelajaran, dalam sukatan pendidikan kita, ya, sukatan pendidikan KPM kita pada hari ini, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Melayu, ya, di mana memang daripada pendidikan rendah lagi, ya, anak-anak kita diajar, ya, tentang peribahasa, perumpamaan, pantun 2 kerat, ya, pantun 4 kerat, ya, dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana, ya, Melayu Islam, ya, setelah, ya, kedatangan Islam, kata-kata ini, ya, kata-kata yang indah ini disaring, ya, supaya dia selari dengan kehendak wahyu. Sekejap, ya. Okey. Okey, baik. Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum masuk kepada peribahasa, perumpamaan dan sebagainya, tadi saya telah jelaskan sedikitlah, ya, mengenai pendidikan, ya, zaman sebelum kedatangan Islam ataupun apa yang kita sebut sebagai Melayu kuno. Kemudian saya sentuh sikit, minta maaf, ya, sebab slide-nya melompat. Kemudian kita lihat sikit, ya, tentang zaman pengaruh Islam, ya, pasca merdeka. Jadi kita lihat, ya, bagaimana pengaruh Islam pada zaman ini. Para intelektual sebenarnya meneruskan kesinambungan formula, ya, masyarakat pada zaman silam, ya, dalam menangani perubahan. Jadi maksudnya, ya, bahasa-bahasa ini yang yang berguru daripada alam, ya, diungkapkan dalam bentuk yang indah, puitis dan sebagainya, ya, diteruskan kesinambungan ini oleh para intelektual, ya, pada zaman seterusnya dalam menangani perubahan. Ya, jadi kita lihat bagaimana proses ini telah menyuburkan ilmu, ya, dalam kalangan masyarakat Melayu Islam. Jadi saya dah sebutkan tadi, ya, proses-proses ini, ya, diadun, ya, yang kita sebut sebagai local genius, ya, telah disaring dengan sumber wahyu, dan kita boleh lihat, ya, adunan, ya, pengumpulan, ya, ungkapan-ungkapan ini, ya, dicatat dalam kitab-kitab Jawi kuno. Jadi kita lihat, ya, bagaimana metod ini telah disuburkan, ya, telah disuburkan. Metod perubahan ini melalui ungkapan bahasa yang indah, ya, ringkas dan tepat, ya, dan indah ini telah disuburkan, ya, disuburkan, ya, dengan keberkesanan metod yang berhemah mesra budaya, mendekati pemerintah, ya, kemudian ada di sana sistem komunikasi ilmu, ya, dan juga ada mekanisme pendidikan. Dan kita lihat bagaimana pelaksanaan pendidikan yang tersusun dengan baik, ya, selepas berlakunya kemerdekaan dan juga pasca merdeka. Jadi apa yang telah dicetuskan, ya, oleh intelektual, ya, Melayu pada zaman dahulu, ya, disambung oleh para intelektual, ya, Melayu Islam setelah kedatangan Islam, dan diteruskan lagi setelah, ya, tanah Melayu mendapat kemerdekaan, dan juga disusun, ya, dengan baik pendidikan itu sehinggalah, ya, zaman kita pada hari ini, ya, pasca kemerdekaan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat sikit. Okey, yang ini, ya.
Okey, baik kita lihat ya. Ini adalah sedikit je sebenarnya ya contoh sempat ya masukkan dalam perbincangan kita pada petang ini. Jadi kita lihat ya bagaimana ungkapan ya kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jadi ini sebenarnya ya ungkapan ini kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kita lihat bagaimana ungkapan ini kalau kita selarikan dengan ya apa yang ada dalam sumber wahyu, iaitu kita lihat dalam surah Isra ya ayat 2. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan katakanlah ya pada keduanya itu perkataan-perkataan yang baik. Ya, ayat ini ditujukan kepada kedua ibu bapa yang mana seorang anak itu dia perlu ya mengeluarkan kata-kata yang baik. Ya, dalam satu ayat yang lain bahkan perkataan sekalipun ya tidak dibenarkan ya sama sekali oleh seorang anak. Jadi sebelum ya menjadi anak derhaka, sebelum menyesalnya dengan sikapnya, sikap tidak sikap biadab terhadap ibu bapa, dan sebelum kita kata apa kafarah ya pengajaran yang mungkin menyebabkan seseorang anak itu menyesal ya di kemudian hari. Ya, jadi kita lihat kat sini Allah Taala mengungkap ya wahyu wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi maknanya kita hendaklah sentiasa bercakap dengan perkataan yang baik. Maksudnya jangan sampai apa yang kita ungkapkan itu akan memberi kebinasaan ya kepada kita. Dan kalau kita lihat dalam satu konteks yang lebih jauh, ya bagaimana kederhakaan ataupun bersuara tinggi menengking ya kedua ibu bapa dan sebagainya ia akan mendapat azab ya di akhirat kelak. Okay, itu yang pertama, contoh yang pertama. Okay, baik, pergi pada contoh yang kedua iaitu daripada kita lihat kat sini ungkapan ya peribahasa lain padang lain belalang. Lain padang lain belalang. Dia bermaksud lain negeri lain pula adat resam ya atau peraturannya. Jadi kalau kita lihat ya ungkapan ini diungkapkan ketika mana perluasan kuasa wilayah ya Melayu pada ketika itu ya seperti contohnya macam kerajaan Johor Riau Lingga ya yang dah sangat besar ya maka di sana sebenarnya berlaku adat resam ya budaya identiti bangsa yang berbeza ya dan sebagainya ya seperti mana yang kita hidup dalam negara kita pada hari inilah ya jadi maknanya di sini kita perlu menghormati ya adab resam orang lain. Kemudian bila kita ya tinggal di satu-satu tempat yang baru kita perlu memahami peraturan. Ya peraturan perlu memahami ya maksud-maksud percakapan. Ya maksud-maksud percakapan. Ya kalau satu perkataan kadang-kadang di negeri lain dia memberi maksud yang lain ya di negeri yang satu lagi dia memberi maksud yang lain. Jadi maksudnya di sini sebenarnya Islam nak mengajar kita ya sebenarnya supaya kita meluaskan ufuk pemikiran kita terhadap perkembangan manusia. Ya dan yang ini diungkapkan ya oleh wahyu pada surah Hujurat ayat 13 di mana yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya wahai sekalian manusia, ya kami jadikan kejadian manusia ini daripada lelaki dan perempuan, ya wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan daripada kalangan kamu ya berpuak-puak dan berbangsa-bangsa. Ya lita'arafu supaya kamu dapat berkenal-kenalan. Jadi panjanglah perbahasannya tuan-tuan dan puan-puan. Ya kita boleh kaitkan dengan kalau kita buka ya pentafsiran ayat ini bagaimana Islam sangat-sangat menggalakkan kita menjaga hubungan silaturahim. Ya mengeratkan ukhuwah Islamiah ya berkenalan ya dan sebagainya. Okey baik ya seterusnya. Okay, seterusnya kita lihat bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ya, maksud dia adalah kata sepakat, kata sepakat ya yang dicapai ya dalam mesyuarat. Jadi dalam satu ayat yang lain Allah Taala menyebut wa amruhum syura bainahum. Jadi dalam apa-apa keputusan yang nak kita buat ya seeloknya ya kita perlu mendapat keputusan ramai ataupun dalam
dalam ilmu pendidikan Islam disebut dengan kaedah syura, melaksanakan kaedah syura. Jadi kita lihat bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Apabila muafakat itu, satu-satu keputusan itu adalah muafakat daripada ramai, daripada banyak pihak, maka di sana di sana menggambarkan satu ikatan, perpaduan muafakat yang sangat erat, dan juga kita lihat tindakan selepas itu, bila kita nak aplikasikan keputusan mesyuarat itu tadi, maka dia berlaku di sana dalam surah Maidah pula ayat 2, iaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi tindakan dia maknanya kerjasama, tolong menolong, bahu membahu, dan ini sebenarnya dapat meringankan perkara-perkara yang sukar. Okey, baik, seterusnya kita lihat yang seterusnya, makin berisi makin tunduk. Dalam satu dalam penulisan yang lain ada juga saya jumpa makin tunduk, padi makin tunduk makin berisi. Jadi ini merupakan satu perumpamaan di mana kita lihat di sini bagaimana seseorang yang telah berjaya dari sudut keilmuan, kemudian ada pangkat yang tinggi, ada darjat, dapat datuk, dapat tan sri, contohlah jadi maknanya kat sini kita mesti menjadi seperti resmi padi, makin tunduk makin berisi. Jadi kita dapat lihat kat sini bagaimana para intelektual masyarakat Melayu Islam pada suatu ketika dahulu, dia belajar daripada alam, memerhati kejadian alam. Kenapa pokok padi ni asalnya macam lalang tegak-tegak je kan, tapi makin lama dia berisi dan berkualiti, dan dia memberi manfaat untuk manusia, tapi dia makin merendah diri. Ini kita kata satu falsafah pada pokok padi yang boleh dijadikan falsafah kehidupan manusia dalam melayari kehidupan ini. Jadi kalau kita lihat dalam surah Luqman bagaimana ayat berapa ni surah Luqman bagaimana kita lihat nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia, iaitu salah satu daripadanya adalah wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Jadi maksudnya di mana-mana apa-apa kedudukan kita sekalipun, berjaya macam mana pun kita, maknanya kesombongan itu tidak layak untuk menghiasi diri manusia. Bahkan sepatutnya makin banyak ilmu, makin tinggi darjat, kerana sepatutnya manusia makin tunduk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Sini kita lihat bagaimana kata-kata ataupun kita kata kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan dengan afatul lisan. Bagaimana manusia ini perlu sangat-sangat menjaga lisan. Sebab lisan ini kalau terlajak kata memang sangat-sangat buruk padanya. Bahkan disebutkan lidah ini boleh mengungkap perkataan fitnah, perkataan palsu, menipu dan sebagainya. Jadi ini adalah satu bentuk peringatan supaya masyarakat yang hidup pada ketika itu, supaya dia mengambil falsafah perahu, di mana terlajak perahu boleh kita undur, boleh patah balik, walaupun melawan arus, tapi agak mencabarlah. Tapi kalau kita terlajak kata, kita tak boleh dah nak patah balik, memang buruk padanya. Dan ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 148 yang berbunyi la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang-orang mukmin yang bercakap dengan perkataan yang buruk, kecuali kalau dia dizalimi.
kecuali kalau dia dizalimi. Jadi ini satu bentuk larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang selari, yang sesuai dengan perumpamaan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, doktor-doktor sekalian, kita lihat ya daripada contoh-contoh, sekelumit contoh je sebenarnya lah. Ya, contoh-contoh perumpamaan, peribahasa ya yang saya ya yang bawa ya dalam contoh pembentangan pada petang ini ya menggambarkan bahawa para intelektual, kepimpinan, orang-orang tua pada satu ketika dahulu mereka tidak putus asa dan sentiasa ya memberi teguran kepada masyarakat ya dalam perkara-perkara yang salah. Jadi teguran pendidikan islah ya pengislahan mengajak manusia kepada kebaikan ya digunakan dengan satu bentuk bahasa yang sangat-sangat berlapik, harmoni, sedap kita dengar dan kata-kata ini kalau kita renung betul-betul dia boleh menusuk kalbu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, untuk ya mengungkap kata-kata yang sebegini sebenarnya dia bukan calang-calang orang. Ya, jadi yang boleh mengungkap kata-kata hikmah ni, ya memang dia perlu mempunyai satu pemikiran falsafah ya dalam kehidupan dia, ya sehinggalah dia boleh mengungkap ya kata-kata yang sebegini. Okey, baik Okey, kita teruskan sedikit. Okay, kita lihat ya, akhirnya kita lihat bagaimana Melayu dan juga konsep alam. Ya. Jadi kita lihat ya, di sisi masyarakat Melayu sebenarnya terdapat dua realiti kewujudan. Tuan-tuan dan puan-puan ni sebenarnya kita lihat ya tentang konsep-konsep ya yang ada dalam masyarakat Melayu ya dalam perbincangan intelektual ini. Dia sebenarnya lebih kepada falsafi sedikitlah. Ya. Jadi jika kita mendalami ya bidang-bidang falsafah ni kita akan bertemulah ya dengan elemen-elemen ini. Jadi dalam masyarakat Melayu terdapat dua realiti kewujudan manusia. Yang pertama ialah mikrokosmos, iaitu diri manusia itu sendiri, di mana kewujudan akal, ya, jisim dan roh ya dipandu oleh penguasaan hati dan akal ya dalam seluruh ya kehidupannya. Jadi maksudnya diri manusia, kewujudan manusia, akal, fizikal, ya, ada akal, hati dan sebagainya, dia mampu memandu ya sebenarnya kewujudan dia ataupun kehidupan dia, boleh menguruskan kehidupan dia. Yang kedua ialah makrokosmos. Kita lihat di sana ada dua elemen iaitu alam sekitar dan juga alam ghaib. Ya. Jadi alam sekitar dan alam ghaib ini sebenarnya boleh diketahui ya melalui sumber yang betul. Ya. Bagaimana kalau kita lihat ya dari sudut rahsia alam. Ya, rahsia alam ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam ini dengan pelbagai makhluk yang mana ya dia sebenarnya kalau dikaji sebenarnya mengandungi rahsia-rahsia alam ya yang sangat bermanfaat untuk manusia. Ya, kerana itulah ya kajian, penyelidikan ya banyak dilakukan ya dalam pendidikan hari ini ya bagi mengetahui ya apa rahsia alam, ya kajian-kajian terhadap alam, terhadap pokok, ya, terhadap binatang apa dan sebagainya yang boleh dimanfaatkan oleh manusia. Ya, jadi kajian ini boleh dijalankan. Kemudian alam ghaib pula boleh diperolehi, boleh difahami dengan sumber wahyu. Ya, namun begitu ada ya dua perkara yang terbatas iaitu roh dan juga zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana dia termasuk dalam perkara-perkara ghaib. Ya, jadi yang lain ya, jadi alam ghaib nak mempelajari alam ghaib boleh didapati dengan sumber wahyu ya untuk kita memahaminya. Jadi kita lihat ya bagaimana ya keintelektualan Melayu Islam dia tidak meninggalkan mikrokosmos dan juga makrokosmos ini dalam kehidupan keintelektualan mereka. Dan mereka mengambil ya ketiga-tiga unsur ini sebagai satu mekanisme untuk membina keintelektualan manusia dan juga membawa perubahan ya dalam kehidupan manusia. Dan seterusnya kita lihat ya bagaimana umat ataupun masyarakat Melayu Islam pada suatu ketika dahulu para intelektual ya dahulu ya dalam zaman kegemilangan Melayu Islam pada satu ketika dahulu, mereka menggelarkan ya para intelektual ini dengan insan budiman. Jadi dalam konteks masyarakat kita pada hari ini, budiman yang dimaksudkan ni seperti macam orang yang berbudi, kan? Orang berbudi kita berbahasa, orang
orang beri budi, kita kena balas budi, ya. Sebenarnya kalau dalam konteks masyarakat dahulu, ya, pada zaman kegemilangan tamadun Melayu dahulu, budiman ini sebenarnya adalah satu gelaran, ya, kepada para intelektual yang mana um, mereka ini mengamalkan, ya, paradigma mesra alam, mementingkan prinsip, ya, menjaga keseimbangan alam semesta. Kemudian bagaimana mereka adalah dalam kalangan masyarakat yang menghormati, ya, dan melayani, menjaga keseimbangan kesemua makhluk alam semesta. Jadi maksudnya para intelektual dahulu mereka menjaga kesemua unsur ini. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ya, satu kebimbangan, ya, dalam sebagai contohnya lah, ya, kita telah melalui 2 tahun pandemik, bagaimana semua institusi melaksanakan pembelajaran secara online, ya, dan ini sebenarnya memberi impak, ya, sedikit sebanyak kepada adab pembelajaran pada diri anak murid itu sendiri. Jadi maksudnya di sini kita tak dapat nak membentuk diri bagaimana nak berhadapan dengan guru sebagai satu bentuk penghormatan. Sebab di belakang ni maklumlah, ya, ada yang tidur, ada yang duduk tidak beradab, ada yang buat kerja lain, 2 dalam 1, 3 dalam 1, ya, dan sebagainya. Itu dari sudut impak, ya, dari sudut pendidikan Islam yang amat menitik beratkan adab seorang murid, ya, terhadap guru. Kalau panjang lah, ya, kalau kita bincangkan tentang persoalan ni. Jadi dalam dunia digital dan sebagainya, ya, contohnya dalam pelaksanaan, ya, PDP, ya, kepada anak murid kita. Jadi kita jangan lupa, ya, untuk menerapkan kembali unsur-unsur, ya, unsur-unsur alam ni yang sebenarnya ada hubungan dengan diri manusia. Ya, kalau tidak dikaitkan, ya, pembelajaran pelaksanaan PDP itu, ya, dengan konsep-konsep alam, ya, maka kita bimbang, ya, akan berlaku di mana berlakunya satu, ya, kita panggil apa, ya, satu sikap individualistik, ya, untuk kepentingan masing-masing. Maksudnya dia tak peduli apa berlaku pada alam, tapi yang penting misi pendidikan, misi kerjaya dia, penghasilan benda baru, produktiviti, inovasi dan sebagainya, ya, tidak mengambil kira tentang kemakmuran. Jadi akhirnya apa yang berlaku ialah manusia ni akan teraniaya lah, ya, dalam kemajuan dan juga apa kita kata kecemerlangan, kegemilangan, ya, kehidupan yang dibina dalam negara sendiri. Dan kita lihatlah bagaimana insan budiman ini dia tidak meninggalkan, ya, semangat, ya, bahkan sangat-sangat menerapkan, ya, semangat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itu saja perkongsian, ya, daripada saya. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan satu bentuk perkongsian, ya, bagaimana kita perlu meneroka semula naratif perkembangan intelektual, ya, dahulu, dan sebenarnya banyak manfaat yang boleh kita ambilkan, yang boleh kita adunkan bersama dengan kemajuan pendidikan, ya, dalam banyak aspek, ya, termasuk aspek digital, aspek pendidikan sosial, ya, pendidikan agama, ya, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya pada petang ini dapat manfaat kepada semua pendengar sekalian, dan sebarang kekurangan mohon maaf. Okay, cukup dulu sekadar itu. Okay, saya serahkan semula kepada Dr. Abdul Hadi. Silakan, Dr. Baik, terima kasih Dr. Najwa atas penyampaian tadi. Baik, sekarang ni saya buka buka untuk sesi Q&A. Jadi saya jemputlah, ya, pada sidang penonton sekalian untuk mengemukakan soalan, ya. Boleh kemukakan terus atau mencatat soalan tu pada ruangan chat, ya. Tak ada kot, Doktor. Senyapnya tak ada, ya. Okey, Dr. Najwa? Ya. Kita ada satu soalan, ya, dari Puan Zuraidah, ya. Assalamualaikum, kata.
Saya Cikgu Zuraidah, saya nak tanya pendapat doktor. Zaman sekarang, guru perlu memuliakan atau menjaga hati murid, sedangkan zaman dahulu murid perlu menghormati guru. Boleh kita bincangkan? Mungkin dia nak tanya pandangan ni lah doktor ya. Ah, dapat soalan tadi tu doktor? Dapat. Ada dalam ruang meeting chat ya. Okey. Okay, Waalaikumsalam Cikgu Zuraida. Terima kasih di atas pertanyaan sebenarnya nak ajak kita berbincang ya. Jadi sebenarnya konsep seorang murid menghormati guru ini sebenarnya dia tidak berubah. Ya, dia tidak berubah. Jadi selagi mana dia bernama anak murid ataupun pelajar, ya, konsep menghormati guru ini dia tidak akan berubah. Dan kita lihat banyak kita lihat banyak dalil-dalil ya yang menyebut ya tentang adab menghormati guru. Ya, bahkan kalau kita lihat ya dalam silibus pendidikan Islam dalam bab akhlak ataupun adab ya pun ada ya tajuk tentang menghormati guru. Jadi zaman dulu guru perlu memuliakan ya menjaga hati murid. Zaman sekarang konsep ini tidak berubah walau bagaimanapun masyarakat ya yang mengalami banyak ya proses perubahan pendidikan, latar belakang apa tu pendidikan di awal ya pendidikan awal di rumah ya kemudian kepincangan institusi kekeluargaan ya dan sebagainya. Perkara-perkara ini memberi sumbangan sebenarnya kepada satu cabaran ya di mana murid ya perlu menghormati guru. Ya kadang kalau kita lihat ya pada hari ini kalau contohnya lah ya sebagai contoh dalam institusi kekeluargaan yang rapuh ya kita lihat ya bagaimana seorang ibu ataupun bapa ya dia tidak dapat mengaplikasikan nilai menyayangi anak contohnya ya apabila dia tak dapat nak apply menyayangi anak menghargai anak ya terutama ibu bapa yang ada krisis lah contohnya terlibat dengan penyalahgunaan dadah ya dengan gangsterism dengan hutang banyak ya dan sebagainya ya maka di sana ada tekanan-tekanan ataupun stres ya yang menyebabkan dia memang tak boleh nak kontrol emosi ya tak boleh kontrol emosi dan akhirnya komunikasi dengan anak memang fail lah ya jadi anak ya pada ketika itu kita lihat ya bagaimana dia melihat ya ibu dan bapa ataupun bapa dia tadi sebagai kuduah pada dia ya jadi perasaan marah ya mungkin itu adalah sebenarnya kesan daripada perkataan kasar ya herdik ya, daripada bapa dia dan akhirnya inilah yang dibawa ke sekolah. Itu mungkinlah kalau kita bincangkan banyak faktor dan itu mungkinlah salah satu daripadanya. Zaman sekarang cikgu marah pelajar sikit je terus viral ya dapat komplain daripada parents ya. Ini memang cabaran ya sebab ibu bapa pun sekarang dia bukan macam ibu bapa yang dulu ya tidak dapat pendidikan secara formal dan juga tidak ada kita kata apa kelulusan yang tinggi lah ya dalam pendidikan itu secara formal. Ya tapi pada hari ini telah ya parents ataupun ibu bapa pelajar pada hari ini sebenarnya dah ramai ya yang terdiri daripada golongan profesional dan mungkin intelektual ya ataupun golongan-golongan yang memang educated. Ya, jadi mereka kadang-kadang ni merasakan pandangan mereka dalam mendidik anak-anak ini adalah yang terbaik pada mereka. Jadi mungkinlah kita di pihak guru ya mungkin kita ada cara pendidikan, metod pendidikan kita sendiri. Ya, yang tak boleh kita kata apa ya tak boleh di matchkan dengan cara pendidikan ya keibubapaan pada hari ini. Dan saya sebenarnya cikgu ya, saya melihat ya kepada bagaimana teori generasi walaupun barat buat ya, tapi sebenarnya kita boleh lihat ya bagaimana kelahiran generasi-generasi ini kan daripada baby boomer, generasi X ya, Y, Z ya dan seterusnya alpha. Kita lihat ya kalau kalau saya generasi X ya bagaimana sudah tentulah ya generasi ibu dan bapa saya adalah daripada generasi baby boomer. Yang mana generasi baby boomer ini dia penuh dengan kesusahan, ya, perjuangan, ya, dan sebagainya. Jadi kalau setakat anak kena rotan di sekolah, ya, tidak ada apa-apa bagi dia.
Bahkan kita lihat ya dalam pendidikan pondok pada satu ketika dahulu bagaimana ada parents yang memang bawa rotan bagi pada tok guru dia. Kalau anak aku nakal, anak saya nakal, rotanlah dia. Sampai tahap begitu sekali. Tapi kita lihat ya bagaimana anak-anak murid kita pada hari ini terdiri daripada Gen Z. Gen Z. Yang mana Gen Z ini dia punya ciri-ciri dia adalah hampir dengan alpha. Ciri-ciri alpha. Jadi ciri-ciri alpha tidak sama dengan kita kata apa ya ciri dan kita lihat ya Gen Z ini mungkin ibu bapanya adalah terdiri daripada generasi X. Generasi X ni generasi saya lah, generasi Dr. Hadi lah. Yang mana telah dapat pendidikan yang sangat-sangat terbuka. Yang sangat terbuka. Jadi ibu bapa pada zaman hari ini memang sebab dah kata apa ya dalam kelompok profesional, pendidikan yang tinggi dan sebagainya, kadang-kadang mereka merasakan pendidikan yang mereka beri di rumah itu adalah yang terbaik. Jadi bila tak boleh match dengan pendidikan kita di sekolah, maka itulah yang berlaku. Jadi ini kita jangan anggap ini satu ujian, tapi pada saya lah kita kena letakkan ini sebagai satu cabaran dalam pendidikan kita sekarang ni lah pada alah baru ni. Okay, Dr. Hadi, boleh saya teruskan? Saya ingat boleh teruskan, kita ada beberapa soalan lagi tu dan masa pun ada lagi. Sila Doktor. Kita lihat daripada Encik Muhammad Haizul, saya tak pasti cikgu ke apa. Konteks pendidikan hari ini, penggunaan teknologi telah banyak mengubah kehidupan manusia hari ini. Bagaimana kita boleh membantu manusia mengimbanginya dengan nilai kerohanian dan ketamadunan sejati. Sedangkan sebelah pihak amat menekan keadaan. amat menekan keadaan. Jadi cikgu ini bagaimana kita boleh membantu manusia mengimbangi. Ini saya rasa lebih kepada pendidik itu sendiri mungkinlah. Mungkin pendidik. Bagaimana kita boleh membantu manusia pada hari ini mengimbangi dengan nilai kerohanian dan ketamadunan sejati. Okey. Baik, ini hanya satu pandangan lah daripada saya. Memang kita tak nafikan penggunaan teknologi banyak mengubah kehidupan manusia pada hari ini. Sebab itulah segala benda cepat dengan dunia buka dan sebagainya memang banyak mengubah kehidupan kita pada hari ini. Jadi pada saya, pandangan saya bila kita nak mengimbangi nilai kerohanian dan ketamadunan ini, ketamadunan sejati ini, sebenarnya kita pada diri anak-anak murid kita, bahkan pada diri kita sekalipun, yang golongan profesional ini, yang educated ni dan sebagainya, kita sebenarnya perlu ada jati diri Muslim yang tinggi pada diri kita. Jadi contohnya saya bagi contoh pada kalangan anak-anak murid kita dengan teknologi ini. Sekarang ini maknanya kebanyakan anak-anak kita sudah pun mempunyai smartphone sendiri. Bahkan ada parents yang bagi iPhone pada anak-anak dia. Jadi sebenarnya bagaimana penggunaan teknologi smartphone yang dimiliki secara peribadi dah oleh anak-anak kita. Saya tak kata anak orang lain, anak saya pun begitu. Dalam konteks hari ini memang ada keperluan untuk kita beri kepada mereka pemilikan smartphone ini. Tapi satu yang penting untuk mengimbangi dengan nilai kerohanian, seorang Muslim, anak kita, contohnya anak kita, dia perlu ada satu benteng kerohanian yang tinggi, apa yang kita sebutkan sebagai jati diri seorang Muslim. Dan jati diri seorang Muslim ini, kalau kita bahaskan dengan lebih dalam, sebenarnya dia adalah iman seseorang itu sendiri. Jadi maknanya kalau dia punya benteng kerohanian dia ini tinggi, iman dia tinggi, di sana akan datang satu perasaan takut untuk melihat video lucah contohnya. Internet ni maklumlah bila kita tekan lain yang dikeluarkan. Jadi maknanya kalau seorang pelajar yang mempunyai jati diri yang tinggi dalam konteks keimanan yang tinggi, dia akan rasa bahawa melihat video-video yang lucah itu adalah satu dosa, satu kesalahan. Kalau yang bukan non-Muslim, dia kena anggap itu sebenarnya tidak bermoral dan sebagainya. Jadi nak tak nak kita dalam kemajuan pesat teknologi, Dr. Hadi pun banyak cetus benda-benda baru orang teknologi. Jadi terutama untuk anak-anak murid kita lah.
Macam kita ni kita dah matang kan. Kita dah boleh menilai mana yang baik, mana yang tak baik ya. Jadi untuk anak-anak kita perlu ada konsep jati diri ni. Ya. Sedikit perkongsian lah ya, tapi saya tak bagi tahulah siapa-siapa kan, tapi ini bakal pendidik ya, bakal pendidik yang belum lagi sebenarnya diposting di sekolah ya. Tapi bagaimana pandemik ya, PKP pada hari itu masa lockdown tu, bakal guru ini dia terlalu banyak sangat melayari internet. Maklumlah ya, pembelajaran pun secara online dan sebagainya. Jadi dia terleka ya dengan arus melayari internet ini, sehingga wujud satu bentuk ketagihan pada diri dia, ketagihan pada diri untuk melayari website-website lucah ini. Dan setelah siasatan dilakukan ya, dia telah melakukan kesalahan ya, bila kesalahan di mana dia mengambil gambar kawan-kawan satu kelas dia sendiri. Ya, gambar-gambar lucah anggota-anggota yang mengaibkan lah ya, dikumpul dalam laptop dia, dan bila disiasat ya, terdapat beribu-ribu gambar lucah ya yang dikumpul dalam laptop dia. Jadi ini satu kita kata apa ya, bila tidak ada jati diri ya seorang itu, maka itulah yang akan terjadi. Dan apabila dia sampai pada tahap kritikal dan dia menjadi satu bentuk ketagihan, maka dia macam mengambil masa yang lama pula lah untuk dipulihkan. Ya, lagi-lagi apabila dia adalah seorang warga guru yang akan pergi sekolah untuk mendidik anak-anak kita. Bukan anak-anak orang lain, tapi anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Jadi memang sangat-sangat perlu dalam dunia perubahannya, buka dunia teknologi apa dan sebagainya. Memang perlu kita semat ya pada diri anak-anak kita, terutamanya ya, berkaitan dengan jati diri Muslim ini ya, jati diri Muslim. Kalau jati diri yang bukan Muslim, mungkin dari sudut moralnya lah, jati diri moral. Allah Alam betul. Paknya tak ada dah. Ada lagi di bawah. Baik Dr. Terima kasih Dr. Najwa. Baik, pada sidang penonton, saya maklumkan di ruangan chat ada dikongsikan pautan kehadiran bagi sesi CDL hari ini ya. Jadi bolehlah isikan maklumat untuk e-sijil ya, yang akan dihantar melalui email ya, apabila Google Form tersebut lengkap diisi. Baik, kita dah hampir ke penghujung rancangan ya. Jadi saya dengan ini sekali lagi menjemput Dr. Najwa untuk membuat rumusan lah ya, terhadap apa yang disampaikan pada hari ini ya, mungkin dalam seminit dua ni ya. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Dr. Hadi. Jadi sebenarnya pembentangan saya pada petang ini, kita melihat ya bagaimana berlakunya satu proses keintelektualan ya, masyarakat Melayu Islam kita pada suatu ketika dahulu. Dan sebenarnya dalam konteks keintelektualan ini, sebenarnya kita sebenarnya pada hari ini sebenarnya mewarisi keintelektualan tersebut. Dan keintelektualan ini melalui satu proses perkembangan yang panjang ya, dan dia berkembang, tak ada menguncup ya, bidang pendidikan ini ya berkembang. Jadi menunjukkan ya bagaimana keprihatinan ya masyarakat Muslim Melayu terhadap pendidikan, dan ini disokong ataupun dinyatakan juga tentang kepentingan ilmu dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi itu saja Dr. Hadi, mudah-mudahan dapat manfaat. Dan mana yang kurang saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nur Najwa ya, di atas pembentangan yang cukup menarik pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Najwa pada petang ini dapat kita sama-sama ambil iktibar, ambil pelajaran dan jadikan panduan untuk kerja buat kita seharian. Ya. Pada sidang penonton sekalian, saya ucapkan terima kasih ya di atas kesudian anda bersama-sama dengan kami dari awal
hingga ke penghujung rancangan. InsyaAllah ya, sesi CDL, hands-on, kluster IPG akan bersiaran lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan. Ya, jadi kita insyaAllah ya, kita akan jumpa lagi. Ya, jadi saya setakat ini dulu untuk petang ini. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaAllah ya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.